Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni hari Sabtu 8 hari bulan kita bertuah dapat orang kata temu ramah salah seorang founder yang baru-baru orang kata meletup. Jangan itu Jangan. cakap dalam meletup. Dalam meletup. Okey, dalam meletup. So, sebelum saya ke next step, saya ingin orang kata introduce Kak El sendiri lah. Tapi sebelum saya tanya Kak El, saya perkenalkan saya punya partner Tuan Nasrin. Dia salah seorang orang kata founder untuk Sakinah Mu'min. Dan ni partner saya juga Cik Nasrin. Orang kata partner memang rapat lah Kak El. Okey. Dan saya sendiri daripada Hijaz Ventures. Kami orang kata hajat tu besar untuk interview Kak El hari ni. Okey. Memang besar. So seterusnya saya just nak tanya sedikit orang kata Kak El lah. Kak El cuba boleh introduce Kak El sendiri sebab orang nampak Kak El tapi orang tak tahu dengan detail lagi Kak El tu sendiri. Dari segi nama dia Kak El, dari segi status Kak El masih bujang ke, anak dara ke, sebab tengok rupa pun kalau tengok sekali macam anak dara ni. Ya. Jaga ada orang memati. Alamak. Okey, sorry bro. So boleh tak Kak El cerita sedikit kata latar belakang Kak El sendiri? Okey. Okey, hai semua. Assalamualaikum. Okey, saya Kak El. So, kadang-kadang orang confuse je kata Kak El ni company ke, produk ke, orang ke kan. Okey. Sebab kebanyakan founder nama dia lain. Okey, brand dia lain. So, saya sebenarnya Kak El tu saya dan juga produk saya. Okey. So, dia ada satu orang kata good juga, satu benda yang bagus untuk saya. Bila saya keluar je, bila saya bercakap ke apa benda pun, saya dah senang nak promote. Tahu sebab kan, okay, hari ni Kak El, nama you, branding you akan keluar di mana-mana lah. Maksudnya saya mewakili diri saya ni mewakili company lah maksudnya untuk bawa branding tu. Okey. So far Kak El actually kita dalam pasaran ni dah lebih kurang 4 tahun 4 tahun. Mungkin lelaki dia tak kenal produk Kak El ni sebab produk Kak El ni dia, mungkin wife-wife kenal lah kan. Produk Kak El kita lebih kepada skincare untuk skincare by segmentation. Maksudnya untuk produk jeragat, produk jerawat, produk kulit kusam semua kita ada. Okey. So dalam masa yang sama ada orang dikenal okey Kak El tu skincare je, dia tak tahu lagi produk-produk yang lain. Okey. Kita ada juga skincare ni dia related dengan okey macam bila kita skincare orang tahu tentang muka. So kita ada juga makeup, kita ada juga macam lipstick, mascara semua pun ada. Maksudnya benda tu ada dalam brand Kak El. Okey. Okey, Kak El boleh tak saya nak tanya? Mm-mm. Nama sebenar Kak El tu apa? Oh, Kak El. Dah tak macam pernah. rahsia ni. Saya sebenarnya kan okey. Tak ada orang pernah tanya macam Oh, tu. ya. Saya nak tanya Kita ni. Sebab Kak Okey. El, saya ada fikiran tadi, saya kata Kak El ni Ella ke apa kan? Tapi nak tahu juga apa nama sebenar Kak El. Okey, nama company Armila Berhad kan. So sempena nama saya Sharmila. Oh, okey. Nama produk Cantik. tu, nama brand adalah Kak El. Nama company tu dari nama saya lah. So nama Sharmila tu lah. Okey, saya nak tanya satu lagi. Kak El, siapa Kak El 5 tahun lepas? Okey, 5 tahun yang lepas. Saya adalah orang biasa, seorang suri rumah, okey. Seorang ibu kepada 3 anak. Okey, rutin saya macam biasa je. Masa tu belum buat bisnes lagi lah. Saya tolong husband saya buat insurance, general insurance lah untuk road tax semua tu. Tapi kita wanita ni sebenarnya dia semua perempuan lah, wanita ni dia suka kecantikan. So dia suka cantik, dia suka orang kata satu kepuasan tau kalau contoh ni Cik Faiz dengan Cik Nas boleh tengok lah. Contohlah kalau bawa orang rumah keluar kan, banyak nak beli lipstick habis. Tapi sebenarnya tak pernah beli lipstick tu habis.
dia sentiasa rasa dia nak beli lipstick lagi. Contoh tu, itu perempuan. So kadang-kadang cakap, bang kejap nak masuk Sephora, kejap je. Kejap dia tu, abang-abang tunggulah 5 minit, 10 minit. Sebab itu orang kata bila dia masuk ke Sephora, ke tempat-tempat makeup tu, itu adalah treatment dia tau, terapi wanita. So saya suka benda macam tu. Saya semua orang pun suka. So dekat situlah saya rasa okay, buat insurans ni macam kadang-kadang stres. So insurans rotak yang customer bisingkan, kak rotak saya bila sampai adalah macam tu. So saya rasa macam treatment saya tu bila saya dapat tengok barang makeup, benda-benda yang kita suka. Masa tu baru-baru nak start lah. So daripada situlah bermulanya company KL tu. Adalah bulan ni adalah tahun yang keempat KL dalam pasaran. 4 hari bulan Oktober. Baru je. 4 hari yang lepas. Patut kita kena bawa something. Aduh, baru tak bagi tahu. Tapi kan kalau kita datang ke sini tengok 4 tahun, kita dah tengok macam Masya Allah, satu perkembangan yang luar biasa lah. 4 tahun tapi luar biasa. Tapi mungkin lepas ni kita minta izin nak live sikit dekat sekitar, nak tengok kat mana macam mana dia punya KL punya dapat berkembang. Saya rasa cepat lah saya rasa cepat. Alhamdulillah lah, rezeki support daripada pengguna semua juga. Masya Allah. Sebelum tu saya just nak tanya sedikit ke ayah sendiri. Kata macam mana tercetusnya Armila Beauty? Armila Beauty. Dari maksudnya wujudnya produk atau company ni lah kan. Macam yang saya cakap tadi lah, first dunia terapi wanita tu bila dia tengok benda-benda macam tu, and then dan sebenarnya saya ada masalah jerakat macam tu. Tapi dalam masa yang sama, saya bukanlah anak orang senang tau dulu. Saya ni anak peneroka Felda saja. Masa saya sekolah menengah, saya selalu cakap, ingat tau, kalau tak belajar pandai, tak masuk universiti, hang kena kahwin awal. Saya tak nak kahwin awal kan, saya tak nak. Saya belajar sampai saya masuk U. So dah habis grad UiTM tu, saya terfikir juga, kita perempuan ni memanglah muda, cantik, tegang lagi, muka kemas, tapi macam mana kita nak maintain benda tu. Lepas tu saya fikir, bila orang kampung, orang Kedah ni, kita susah nak keluar ke bandar, nak buat facial susah, nak beli tu susah. So benda-benda tu yang membuatkan saya rasa masa saya nak start tu tak ramai tau produk dalam pasaran. Mungkin tak macam sekarang. Kalau hari ni kita nampakkan hari-hari ada produk baru tumbuh. So masa tu saya fikir, saya ada masalah jeragat. So walaupun dah banyak estetik yang start, tapi tak semua orang boleh mampu pergi buat facial, mampu dah buat treatment dengan kos yang tinggi. So why not kita boleh buat treatment sendiri kat rumah. Dan saya punya fikir, kalau boleh nak je umur 30-an masih cantik, 40-an masih cantik, 50-an masih cantik. So benda tu bila kita nak macam kan, so tak boleh ni buat macam ni. So kena fokus kat beauty. So bukan cantik untuk kita je tau, untuk semua orang yang ada dream sama macam kita. Sebab kat situlah wujudnya skincare, satu persatu saya keluarkan produk. Sampailah produk saya sebanyak 48 jenis produk sampai hari ni. Kata perjalanan tu jauh. Tadi orang kata Kak El hanya cerita manis semua. Boleh tak Kak El cerita sedikit jatuh bangun dalam bisnes ni? Ramai yang macam tadilah Cik Nas cakap 4 tahun macam ni. Sebenarnya saya buat skincare betul-betul ni dah dekat 8 tahun. Saya buat brand pertama skincare tak jadi. Saya buat lagi tak jadi. Kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima saya buat. Yang kelima ni husband saya dah warning tau, kalau tak okey duduk rumah. Saya tak boleh sikit tau kalau macam bapak saya warning kan. Kalau tak masuk you kahwin awal, saya tak boleh. Bila husband saya cakap kali kelima ni, kalau you tak okey juga you buat, you duduk rumah, I boleh bagi duit je. Anak-anak jaga, fokus jaga anak-anak sebab anak-anak dah start besar, dah start sekolah kan. Kat situlah saya buat betul. So bagi orang, kadang-kadang orang nampak manis ni, senang dia sekarang. You tak tahu tau, yang senang ni sebenarnya susah dia sebelum ni. Macam saya sendiri, saya buat 5 kali produk dan produk yang sama baru saya naik. So tak adanya, contohlah nanti kalau Cik Faiz kata ada agent ke, ada team Cik Faiz kata baru jadi agent sebulan tak ada sales, dah give up. Kita kena buat. Sebab kalau kita give up,
kita kena tengok apa tak? Kita kena tengok orang yang berjaya. Contohlah Cik Faiz ni kan berjaya dah boleh buat, dah ada agensi. Kalau teori mengatakan insurans tak boleh buat, kenapa ada orang dah berjaya? So kalau kita buat tak berjaya, maksudnya kita kena baiki something. So kita kena baiki, mesti kita boleh berjaya. Cepat atau lambat lah. Betul, saya setuju. Okay Kak El, ramai orang terkesan lah kira masa PKP. Okay, sampai yang pernah saya jumpa ramai founder yang tutup buat bisnes lain. Ada sampai yang pernah berniaga tepi jalan pun ada kan. Tapi saya nak tahulah macam mana Kak El boleh masih sustain daripada PKP 2 tahun sampai sekarang. Kak El masih ada dalam industri, masih relevan dalam industri. Bagi sikit tips kepada orang baru dan orang yang berniaga ni. Okay. Orang tanya ramai, betul apa yang Cik Nas cakap tu betul, tapi ramai juga wujudnya founder baru, orang baru yang berniaga yang boleh naik rezeki dia naik selepas PKP. PKP ni dia mengajar satu benda kepada kita. Sebelum ni nak beli apa-apa pun kita nak keluar. Betul. Kita nak pergi sana, kita nak pergi sini. Tapi bila PKP dia mengajar kita bila kita duduk kat rumah, tapi kita boleh shopping online. Betul. So kebanyakannya masa PKP yang saya nampak lah yang buat bisnes online memang meletup-letup naik. So sama juga macam kami kat sini HQ masa kami tak ada agent tau. Kami hanya ada in-house sales sahaja, di mana in-house sales time PKP semua work from home. So tak ada alasan kita dekat rumah tak boleh buat bisnes tau. So masa work from home tu, staff saya mula-mula tu rasa agak macam alamak macam mana Kak nak arrange kan, nak kerja kat rumah, nak apa semua, macam dia rasa macam tak boleh terima benda baru. So saya kata no, kita kena adapt benda ni. Inilah dunia kita sekarang, kita tak tahu sampai bila. So bila duduk kat rumah, saya tengok sales saya alhamdulillah naik. So kat situ saya tengok makin ramai orang start membeli online. Dulu kebanyakan customer saya sendiri reject bila kita cakap kan produk macam ni, dia minta COD. Kak nak COD, tak percayalah, nak back in tak nak lah. Banyak alasan yang diorang bagi, semua nak COD. Tapi bila dah start PKP, sales online saya naik. So kat situ kita dah mula nampak, okay sekarang platform akan datang, platform akan lebih kepada more fokus ke digital. Sebab orang dah start percaya guna online. So bila PKP lama kan, kat 2 tahun, saya rasa dekat situ saya rasa satu dunia baru lah. Dunia baru di mana sekarang semua orang tak kisah dah tahu dah nak beli online. So platform online untuk ramai orang yang mungkin daripada tak pernah berniaga, boleh berniaga kuih, makanan, semua banyak benda lah wujud masa PKP. Mungkin ada yang terkesan, tapi ada juga yang dapat something yang baru, ataupun sebelum tu dia ada gaji yang tinggi, dia selesa. Lepas tu bila kena buang kerja ke, dia mungkin dapat generate satu bisnes baru lah dari rumah. Saya suka nak quote Kak El tadi ayat rejection. Okay. Sebab apa? Dunia kami ni memang dunia rejection lah dunia. Dan saya rasa pun seperti yang saya sembang tadi dengan Kak El tadi, Kak El pun pernah menempuh dunia rejection ni kan. Tapi sekarang ni Kak El pun masuk lagi dalam dunia rejection juga, tapi dia lain, dia punya cabang dia lah kan. Okay, apa beza dunia rejection yang sebelum Kak El terlibat dengan dunia kosmetik dengan dulu? So macam mana Kak El suka dengan rejection ni? Sebab apa orang ni yang saya percaya, bila orang yang suka rejection ni adalah orang yang rare success. Okay. Rejection ni sebenarnya petanda baik sebenarnya. Sebab kan rejection dia macam masalah lah. Satu masalah timbul, kita jangan fikir masalah tu, kita fikir solution. So apa yang kita buat, bila kita ada satu masalah, kita fikirkan 10 jawapan apa yang kita nak buat next. So rejection ni, kalau orang reject kita, dia adalah satu benda yang bagi saya lah, satu orang reject saya akan analisis apa kekurangan saya, untuk saya baiki next saya nak buat apa. Itu yang saya selalu relatekan. Sama juga apa masalah kan, dua benda ni kena ingat lah, hint-hint yang untuk kita baiki lah. Ada KL, sebab kita bila cerita pasal bisnes ni kan, dia satu topik yang menarik lah sebenarnya. Tapi kalau kita tak settlekan masalah, itu bukan bisnes lah sebenarnya kan. Setuju kan? Betul. Okey, jadi macam kami ni, kerja kami, bisnes kami ni menyatakan masalah orang bila contoh orang tu tak ada duit. Contoh kan, bila berlaku kematian ke, tak boleh kerja, kita bagi duit.
Tapi nak tanya apa masalah yang KL settlekan melalui Almila Beauty ni? Saya rasa tadi terdengar macam ada jeragat-jeragat kan, jeragat kan. okey. Mungkin nak share dekat ni apa sebenarnya yang masalah yang perlu disettlekan bila menggunakan produk KL. Okay. Saya settlekan masalah emosi. Okey. Masalah Mahal. sebab orang ada jeragat ni, of course lah dia rasa dia tak happy, dia rasa macam dia tak confident. So saya bagi dia satu hope lah. Apa yang dia nak. Okey, sebenarnya contohlah, muka saya ada jeragat. So apa keinginan saya, keinginan customer tu, itu yang saya kena tahu. Okey, dan saya kena bagi dia satu hope. Okey, dengan hope yang contoh, dengan saya hopekan dia dengan satu produk ni, dengan produk ni apa yang dia akan dapat. So itulah cara saya menyelesaikan masalah orang. First, emosi tu penting lah. Sebab kalau orang tu tengah tak ada masalah, kita tak tahu apa kita nak settlekan untuk dia, apa kita nak buat untuk dia. Tapi bila dia ada masalah, so kita cerita macam ni masalah. So masalah ni jangan kita biarkan. Kalau masalah kita biarkan, dia tak selesai juga. Contoh kalau customer tu cakap, tak apalah, tak nak. Okey, so maksudnya akak tak nak hilangkan jeragat. Contoh tanya, sebab akak ingat jeragat ni kalau akak tak rawat, dia tak hilang, nanti dia jadi lagi teruk. Macam sakit lah. Bila kita tak rawat, dia akan jadi bertambah. So akak tak nak ke? So bila kita dah trigger macam tu, siapa tak nak kan? So dia akan rasa macam, boleh ke produk ni bantu akak? Kalau akak tak cuba, memang tak boleh. Tapi kalau akak nak menghalang, nak memudahkan, ada usaha, insya-Allah dapat result. Dia akan okey. Cuma cara kita nak bagi tahu customer tu penting lah. Takkanlah kita nak cakap, akak sampai bila nak simpan jeragat kat muka? Sentak orang tu elok nak beli terus marah. Betul. So kita cari solution yang bagus lah untuk dia. Tu saya first time dengar bila kita tanya orang kan. Contoh macam kita tanya mekanik apa semua kan. Saya settlekan kereta. Tapi KL jawapan tu lebih fokus kepada individu kan. Betul. Kalau pemain kata saya settlekan emosi dia. Macam ni level yang lain lah sebenarnya. Tinggi. Saya belajar sesuatu lah. Saya boleh jarang mendengar founder yang dia kata dia settle dulu emosi kan. Settle emosi. Benda tu, tapi it's a rare lah bagi saya. Keluar daripada Ya betul. Ini tak ada skrip tau. Soalan memang soalan. Tadi kan kita buat live kan. sebab emosi tak boleh kontrol sebenarnya. Dan emosi ni, okey, kalau kita tengah gembira, jangan buat keputusan di saat kita gembira. Sebab apa? Kadang-kadang kita terlebih over. Betul. Kalau dalam keadaan sedih pun jangan, nanti keputusan kita pun macam tak relevan lah. So emosi tu sangat penting. So emosi kena stabil lah. Okey, boleh guna tips ni lah. Boleh. Saya akan pakai lah. Kita boleh ikut ni lah emosi banyak kita belajar hari ni. Kita bila kita tanya founder contoh macam macam lagi servis macam kami semua ni kan, apa yang kita boleh settlekan? Memang jawapan dia lebih ke arah orang kata yang fizikal kan, yang benda yang kita nampak kan. Tapi itulah hari ni belajar sebab something. saya selalu pesan ejen saya kan, no hard sale. No hard sale. Kalau you jual produk, jangan buat video tunjuk produk, jangan. Saya kata bila kita menjual, orang lari, orang tak nak. So kita kena jadi kawan yang membantu orang, bukan menjadi seller. Contohlah saya kata, kalau contoh kita pergi mall kan, tiba-tiba kat depan ni ada booth, jalan dekat je tu, punya jauh kita sebab kita tahu orang tu menjual. Tapi kalau kita tak tunjukkan diri kita sebagai penjual, orang tak rasa. Orang tak nak lari kita, orang rasa macam nak stay je dengan kita. Itulah cara yang saya selalu buat. Itu tips yang mahal tu. Mahal tu kan. Okey, Kak El, tadi saya tanya 5 tahun yang lepas. Lepas ni mungkin hari ni kita 18 hari bulan 10 2022. InsyaAllah mungkin kalau kita panjang umur tadi kan, pada 8 hari bulan 10 2027. Okey. 5 tahun akan datang. 5 tahun akan datang. Siapa Kak El yang kita akan datang jumpa Kak? Okey. Sebenarnya kan saya ni setiap hari ada satu mission baru. Setiap hari. Cuma apa yang saya sekarang mungkin orang kenal Kak El ni, dia adalah mungkin entrepreneur ataupun founder dalam bidang kosmetik. Saya sebenarnya nak diversify saya punya business. So
Saya satu dah sebab saya tak nak orang kenal saya, oh KL ni kosmetik je. Mungkin satu hari kan saya ada MLM saya sendiri, saya buat satu sistem baru. Okey, itu satu dream saya. Yang kedua, saya akan menghasilkan produk-produk di mana orang tak tahu pun yang itu adalah KL. Macam contohlah kita tengok LV, Fendi. Kan kita tahu dia adalah dua identiti yang berbeza, Max dengan Bobbi Brown. So kita tak tahu dia adalah orang yang sama tapi wujud ke identiti yang lain. Itu saya punya dream adalah saya nak diversify saya punya business, dan mungkin sekarang ada KL, so akan datang saya ada lagi satu brand skincare yang brand lain. Saya ada bisnes lain yang orang rasa macam, oh lah KL ke, tak tahu, ingatkan KL tu kosmetik je. So saya tak nak diri saya tak nak saya ni terikat dengan skincare sampai saya tak boleh buat produk makanan ataupun produk-produk lain. Itulah dream saya sebenarnya, insyaAllah. Jangan lupa tahun depan 5 tahun lagi datang jumpa saya. InsyaAllah. Okey. Ada tahu standard macam LV. InsyaAllah. Dream kena tinggi kan. Betul. Kalau tidak nanti kita tak ada mission lah apa yang kita nak buat. Okey, mungkin orang-orang kat luar sana yang menonton ni sama-sama kita doakan kejayaan KL kita semua kan, impian kita supaya jadi realiti 5 tahun akan datang. Okey. So saya tertarik dengan Kak El kata ejen jangan buat hard selling. Betul. Boleh tak Kak El share sikit orang kata berapa ramai ejen Kak El sekarang di bawah Amirah? Kadang-kadang kalau kita jumpa founder-founder lain, dia boleh share, okey saya ada 20,000 ejen, saya ada 10,000 ejen. Saya tak boleh claim macam tu sebab saya claim berapa active ejen yang saya ada. Okey, macam sekarang saya cuma ada 1,200 active ejen. So maksudnya di mana saya bukan fikirkan kepada orang kata volume, tapi saya fikirkan kepada quality lah maksudnya. So kita ada banyak ejen pun tapi tak aktif, tak boleh. So masa kita nak buat ejen tu, sebenarnya kita jangan buat recruitment kalau kita rasa benda dia bukanlah orang yang sepatutnya jadi ejen. Kalau kita ada ejen yang banyak tapi ejen kita tak aktif dan ejen kita kan dia tak ada sama misi macam kita, susah untuk company tu go sebenarnya. Dengan kata lain, orang kata kuantiti tak menjaminkan kualiti. So boleh Kak share sikit macam mana sebab setahu saya kalau betul-betul nak cari yang kualiti, dia ada sistem dan dia ada flow dia yang untuk kita dapat. Boleh share sikit? Okey. Ini apa yang Kak El lah. Macam kat luar mungkin dia founder ni dia terus recruit agent. Dia hanya ada satu sistem saja dalam company dia adalah agent saja. Macam kita ada in-house marketing. Di mana in-house kita pun ada client base kita. Client base yang kita ada setiap bulan adalah lebih kurang 10,000 ke 11,000 customer. Di mana kita tahu klien ni dia tak akan dia membeli untuk keperluan dia dan dia tak ada rasa nak buat extra income. Okay. So kita jangan jadikan dia semata-mata you nak ada agent yang ramai, you convert existing customer you kepada agent. Sebab apa tahu? Satu, you tahu dia tak akan go. And yang kedua, dia dah beli dengan harga retail price. And then bila you offer dia untuk jadi agent dan dia dapat discount. So you akan lost profit dekat situ sebenarnya. Okay, itu satu. And then ada orang cakap kalau nak jual ni kita hanya, kalau kita buat agent, kita fokus agent je, jangan fokus platform lain. So iaitu bagi KL bila you berniaga, you kena ada banyak wing untuk kukuhkan you punya empire business. So contoh macam KL, kita ada in-house boleh generate berapa juta sales sebulan. And then tahun pertama mungkin kita start dengan in-house sahaja. Tahun kedua kita dah tengok kita masih lagi dengan in-house dan kita dah pergi kepada platform digital macam shopping mall, macam website. Sebab kita tahu kita tak boleh lawan digital. So masa tu kan dah start dengan PKP. So platform 2 ni sangat membantu sales. Jadi pertambahan platform baru dengan kita bukan mengurangkan kita punya income, tapi menambah income company. And then third, kita nampak pula demand selepas PKP, orang dah start berniaga kat rumah, and then dia nak pergi lasting pada dia punya business. Kat situ kita nampak ramai demand nak jadi agent, and kita buat agent recruitment. So kita generate agent. So kat sini dah ada 4 pertambahan cabang platform kat sini. And then yang terbaru adalah TikTok. So bila kita tengok TikTok sekarang tengah agresif semua, so kita tambah lagi satu channel baru dekat TikTok. So KL kita ada 5 platform di mana siapa-siapa pengedar KL you boleh jual. Yang penting juallah pada retail price. So you kena ingat bila kita tambah platform ni,
you akan dapat revenue yang tinggi lah of course, and then you tak perlu takut pun walaupun you ada 1,000 agent, okay, tapi you punya sales okay, compare daripada you ada 10,000 pengguna, you convert kepada agent. So bila orang tanya kat I berapa agent you, I ada 20,000 agent, tapi you tak boleh buat sales pun. Dalam business, revenue yang paling penting, bukan figure agent tu yang penting. Setuju. So berbalik kepada tadi Kak Ai cerita soft selling. Kita nak bagi direct selling. So saya tahu. Saya lari kalau saya Okay, sorry. Orang kata joke. Boleh tak Kak sebab saya tahu Kak Ai sendiri orang kata menggunakan AIA sendiri dari segi servis. Boleh tak Kak Ai share sedikit servicing daripada AIA dan kes yang sebelum ni husband Kak Ai terjadi, macam mana dia punya proses? Just simple je. Okay. Saya dengan AIA dah 10 tahun. Okay. 10 tahun dengan AIA. Okey, bukan bermakna masa saya nak berumur ataupun saya dah ada anak ataupun saya dah rasa saya ada penyakit baru saya cari AIA. No. Okay. Kena plan awal-awal. So masa tu tak ada duit lagi. So masa kita sebenarnya kan ada orang cakap apa tau, dah ada duit, dah tak ada duit, kebanyakan lah saya dengar tak ada duit lah nak ambil insurans. Bagi saya itu salah satu kesilapan besar. Okay, masa tak ada duit tu lagi ambil insurans. Sebab kita tak tahu tau masa bila kita akan sakit. So 10 tahun saya ambil insurans, saya ambil AIA, saya tak ada claim pun. Saya start claim ni masa husband saya sakit. Okay, satu yang bestnya AIA ni, servis dia laju. And then masa husband saya warded tu, cost dia lebih kurang 60,000. Okay, saya dapat bilik VIP untuk husband saya. Lepas tu dari segi approval pun semua laju. Agent pun sangat membantu saya, Alhamdulillah. So basically saya rasa saya sangat sukalah dengan AIA. Dan paling penting you kena pilih lah, bukan promo AIA yang tengok sebenarnya, tapi to be honest daripada saya, pilihlah insurans yang you rasa, survey dulu insurans tu macam mana, and pilihlah orang yang agensi ataupun ejen yang bertanggungjawab. Sebab ramai staff saya sendiri kadang-kadang masa nak ambil insurans ramai datang. Hari-hari pula bila nak claim, marketing tutor ke dah tak ada ke, dah tak kerja ke, dia buat part time ke, so kat situ struggle. So macam saya rezeki saya jumpa Cik Faiz 10 tahun pun, bila kita call smooth je. Itu layanan yang best lah, puas hati lah. And then macam saya cakap lah, takkanlah kita kerja teruk-teruk nak bayar 60,000. 60,000 tu bukan sikit tau, banyak gila. So saya tak nak lah duit yang kita kerja penat-penat ni tiba-tiba nak bayar kos macam tu. So kena plan. So penat cari duit, lepas tu pandailah, kita kena pandai agihkan jugalah. So simpan duit untuk pendidikan juga. Lepas tu simpan juga duit untuk kesihatan. Kesihatan sangat penting. Dengan virus, kejap-kejap kita tengok penyakit macam ni, demam, sesama. Lepas tu kadang sekarang kan kejap panas, kejap hujan. So benda-benda bila hujan panas ni selalunya membuatkan kita rasa cepat sakit. So untuk pengguna semua, kita tak bayar lah Kak El kan. Kita tak bayar. Kita tak bayar. To be honest, saya tak pernah buat review tau. Betul. Kalau siapa follower saya yang tengok, dia tahu saya tak pernah buat review apa-apa. So kalau saya share makanan tu sedap, memang sedap. Kalau saya share pasal insurans, maksudnya memang saya suka. 10 tahun dia ambil tak ada masalah. Kalau ada masalah dia kena komplain, tak ada. It's okay. Okay. Alright, Kak El, cuba balik pada kita punya bisnes lah, cakap bisnes. Bagi orang yang makan gaji, okay, dia nak cuba nak masuk dalam bidang bisnes. So apa perlu persediaan yang dia kena prepare pada sekarang? Selalu kata kena duit. Itu biasalah kita tanya apa kena biasa nak sedia duit. Tapi bagi Kak El, apa yang perlu dia kena prepare daripada sekarang, sebab dia dah depan nak berhenti kerja ke, nak buat bisnes, sebab dia nampak Kak El dah berjaya dah 4 tahun dah ni kan. Okay, so apa nasihat Kak El pada orang yang baru nak start bisnes? Tak kisahlah bisnes apa pun, bisnes kosmetik ke, bisnes takaful ke, bisnes apa-apalah, makanan ke apa, silakan. Okay. First, biasa kalau orang makan gaji ni, waktu bekerja dia 8 jam. Okay. So dia rasa hujung bulan dia akan dapat gaji yang fix. Contohlah 28 ke 30 hari bulan. Bila you nak masuk satu bidang baru, bila nak buat bisnes, you kena rasa dulu I bekerja 8 jam, mungkin after you buat bisnes you kena ada 16 jam. 16 jam untuk fikirkan bisnes. Dua kali ganda. Sebab kita bila kita makan gaji, lepas waktu kerja kita tak fikir apa-apa dah.
Betul tak? So kenapa I cakap 16 jam? 16 jam ni adalah masa you kat office yang you kena kerja. Balance lagi 8 jam ni untuk you plan apa nak buat esok, apa nak buat pada minggu depan. So kita kena ada sekurang-kurangnya 16 jam. Tapi 16 jam ni bukanlah sentiasa lama-lamanya. So early stage dia buat business tu. And then mental kena kuat. Sebab apa tahu? Sebab you kena korbankan banyak masa you. Sebelum ni weekend nak balik kampung, weekend nak pergi sini. Tapi bila dah jadi business, early stage tu you memang kena korbankan banyak masa. Sebab masa tu you baru nak start. And you kena prepare banyak. Bukan prepare duit saving saja tau. Mental, banyak benda lah kena fikir. Macam saya buat apa tahu, hari kerja Isnin sampai ke Sabtu. Saya memang kerja sampai Sabtu tau. Isnin sampai Sabtu saya kerja. Isnin sampai Jumaat ni full day. Pukul 7 baru saya balik. Saya akan ada ke office lebih kurang pukul 10 pagi. Setiap hari. Tak pernah saya skip. Sebab saya buat diri saya macam bila kerja, you kena kerja betul-betul. And then Sabtu adalah half day. Hari Ahad ni adalah hari bonding dengan family saya akan buat. So husband saya nak pergi hiking, boleh saya bagi TNT TNT bang, you kena balik sebelum pukul 12. Okay, pukul 2 ke tu saya nak keluar dengan anak-anak. Kadang-kadang kan bukan saya nak keluar pergi shopping pun. Saja je saya nak pergi minum petang. Sebab saya nak anak-anak saya tu ada. Dan masa hari Ahad tu juga bila kita keluar minum kan, husband saya akan buat satu syarat dengan anak saya, no pegang handphone. Semua handphone letak atas meja sebab ni adalah bonding time kita. So hari lain tu mungkin tak sempat balik rumah kan, dah penat, okay makan semua-semua. Tapi hari Ahad tu kita nak at least 2 jam masa kita minum tu memang handphone, tak boleh siapa tengok handphone, semua tak kat sebelah. Memang betul sebab saya buat. Sebab dia kena TNT kan, kena balik sebelum pukul 12. Jadi dia pun ada rules dia kan. So anak saya dah tahu dah lah. Lepas tu kalau ada yang macam tak nak ikut ke apa, no, dia takkan lepaskan you. Dia akan tunggu you sampai you siap. Itu. So that experience is a quality time lah. Mesti kena ada. Kalau tidak nanti anak-anak ni bila dia dah membesar, umur 10 tahun, 11 tahun, dia akan ada macam dia pun nak attention kita. So kita kadang-kadang anak kita ni dia degil bila dia kurang kasih sayang tau. So hari Ahad tu adalah hari untuk you beli jiwa. Bukan beli jiwa bawa dia pergi beli mainan, tak ada. Beli jiwa dengan macam tu lah. Maksudnya okay, Daniel okay kat sekolah, ni okay tak. Masa tu dia akan start, tolong mami you tak tanya apa kan, dia akan start bercerita. So maksudnya dia enjoy dengan time yang kita bagi tu. That's why masa tu tak boleh tengok handphone. Okay, I think last but not least from saya pada hari ni, nak minta lah tips yang tak pernah cakap dengan orang lain, tapi hari ni is a special untuk kita. Apa tips untuk orang-orang usahawan macam kami? Okay, usahawan macam kita. Okay, tips untuk berjaya ke apa? Untuk berjaya. Okay, untuk berjaya, first kita kena plan apa yang kita nak lah sebenarnya. And then planning tu bukan untuk 1 hari, untuk 2 hari. Kalau boleh kita dah ada roadmap plan kita untuk setahun. And dalam masa setahun tu kita agihkan kepada 3 bulan untuk kuarter. So dalam 3 bulan tu kita kena make sure apa yang kita plan dengan kita team kita tu achieve. And then kita juga kenalah, orang kata kalau kita punya target tu try to complete ataupun try to achieve at least 90% and above. Sebab apa tahu? Sebab kita macam kita orang bisnes, kita ada leader pada team kita. Kalau leader tak buat, anak team kita tak akan buat. So kalau sebagai leader ni, dia apa benda pun walaupun dia rasa susah, dia kena cakap benda tu boleh dan dia kena buktikan dengan team dia benda dia memang boleh pergi. Itu je. So kita nampak kan, Rik, perjalanan KL bukan senang. Tetapi nak jadi orang kata orang yang berjaya, dia ada disiplin. Dia ada orang kata attitude, habit yang kita sendiri tak ikut. Saya ada jadual kerja tau. Contohnya jadual kerja saya pukul 9, pukul 10 jumpa siapa semua sama. Saya akan train staff saya. Kalau saya kata pukul 11 jumpa, you datang pukul 11. You jangan datang 11.10 sebab dia akan mengganggu next punya appointment. So kalau lah appointment saya habis tu contohlah pukul 12.30, dia datang 12.45. So dia akan habis pada pukul 1 suku. Pukul 2 saya dah nak masuk kerja. Walaupun saya kerja sendiri, pukul 2 bilik saya dah buka lampu semua. So waktu lunch saya 1 jam tu akan jadi 45 minit. So pukul 2 saya ada appointment, saya tak boleh cakap saya makan lambat, saya tak boleh. Nanti kalau staff saya cakap saya makan lambat sebab Kak El panggil saya, tak boleh. So saya ikut time.
So staff saya pun kena ikutan. So salah satu cara kita leader, train kita punya team. Saya teringat saya punya leader. Okay. Habit dia sama macam saya. Dan dia sekarang berjaya. So nak tak nak kita kena follow macam orang yang berjaya ni. Mula-mula susah sikit lah. Betul, Tapi dah lama-lama kan saya rasa dah biasa. Pernah satu masa tu saya dapat rehat 30 minit je. Saya bebek kat husband saya. Saya macam itulah lambat tadi. Saya rasa macam tak patut lah 30 minit kan. Tapi next saya ada appointment juga. Okey. Okay. Kita mungkin dah sampai ke penghujung. Ya. Okay. Sebab kita tahu sendiri KL jadual padat dan sedikit ruang ni orang kata amat berharga bagi kami yang KL dah bagi. Okay. So insya-Allah 5 tahun akan datang kita akan datang. Mungkin orang kata environmentnya yang lain. InsyaAllah doakan saya semoga dimudahkan. Amin. Amin. Semoga kita sama-sama InsyaAllah, berjaya itu. dengan tim masing-masing. Semua tahu lepas ni agensi Cik Faiz dengan Cik Nas makin besar. Amin. Makin ramai. Okey ya. So tu aja hari ni. InsyaAllah apa yang kami share dan bagi tip boleh bagi manfaat pada audiens kat luar. Mana yang baik daripada sorry. Tengok gimana. Oh, okey. Tengok biar. Serius sangat ke? Okey. So apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kata buruk tu datang pada kami. Betul. So insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Kak El. Thank you interview Okay. saya Cik Nas, Okay. Cik Amir, Cik Faiz. Okay, baik. Okey, dan Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye semua. Okey dan